Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. By the way, video kali ini disponsor oleh Amal Limited Edition, di mana pembuat jersey inilah jersey yang sangat cantik. Jersey khas Final Showdown antara CR dan juga Messi Last World Cup Defa. Dalam Malaysia ni ada lebih kurang 5 juta peminat bola sepak, tapi jersey ni hanya dibuat 9,999 helai saja. So hampa kena dapatkan cepat. Sebab apa? Sebab satu jersey ni harga sangat murah, iaitu RM50 saja. Bila hampa dah dapatkan jersey ni, hampa boleh sertai lucky draw pula. Lucky draw untuk mendapatkan merchandise CR ataupun Messi, ikut hampa fan mana lah. Yang kedua, hampa boleh sertai lucky draw ni untuk dapatkan jersey original Portugal ataupun Argentina. Dan yang ketiga, yang paling menarik lah, hampa boleh dapatkan lucky draw untuk mendapatkan iPhone 14. Dengan hanya beli jersey tu, hampa dapat jersey tu, hampa boleh sertai lucky draw secara percuma saja. Dan mana tahu kalau rezeki hampa boleh lah join kan. So masuk kepada berita. Apa-apa link pre-order tekan dekat bawah, okey? Berikut merupakan keputusan perlawanan pada hari ke-8 kejohanan Piala Dunia edisi 2022 di Qatar. Aksi di Grup E, Jepun gagal meneruskan momentum kemenangan mereka selepas tewas kepada Costa Rica 1-0. Manakala perebutan tempat ke peringkat seterusnya masih lagi terbuka selepas Jerman dan Sepanyol terikat satu sama awal pagi tadi. Grup F pula, Belgium dikejutkan dengan Morocco dengan jaringan 2-0 dan Croatia berjaya menyingkirkan Kanada apabila mudah membahang mereka dengan jaringan 4-1. Spain dan Jerman terikat satu sama. Jerman dilihat sebagai pasukan gegasi yang begitu hampir untuk tersingkir pada peringkat kumpulan apabila hanya mampu mencatatkan keputusan seri ketika menentang Spain dalam perlawanan kedua untuk kumpulan E. Mereka gagal menghasilkan sebarang gol pada separuh masa pertama dan satu-satunya peluang Jerman untuk mendahului adalah melalui gol tandukan Rudiger pada minit ke-40. Tetapi VAR menjadi penghalang kepada mereka kerana offside. Alvaro Morata berjaya meletakkan Sepanyol di hadapan apabila berjaya memecahkan kebuntuan pada minit ke-62. Tetapi Jerman yang masih belum mahu mengalah akhirnya berjaya mendapatkan gol penyamaan pada minit ke-83 melalui jaringan pemain gantian Niklas Füllkrug. Peluang untuk Jerman marah masih ada, tetapi mereka perlu mengalahkan Costa Rica sambil mengharapkan Sepanyol untuk tidak kalah kepada Jepun pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan nanti. Generasi emas Belgium dikejarkan oleh Maghribi. Pasukan Belgium yang dibarisi oleh bintang berkelas dunia terpaksa akur kepada kekalahan kepada pasukan bukan pilihan iaitu Morocco dengan 2-0 pada aksi kedua peringkat kumpulan F semalam. Hakim Ziyech yang baru saja dapat kembali beraksi bersama Morocco mengakui adalah lebih mudah untuk bermain menentang Belgium pada ketika ini berbanding ketika mereka seri 0-0 dengan Croatia tempoh hari. Mereka sebenarnya beraksi lebih baik berbanding Belgium walaupun Belgium menguasai lebih daripada 67% perlawanan. Morocco berjaya mendapatkan jaringan pertama mereka melalui satu free kick cantik oleh Abdel Hamid Saibiri pada minit ke-73. Mereka memastikan 3 mata penuh milik Morocco apabila Zakaria Abdul Khail berjaya meletakkan mereka selesa di hadapan pada minit ke-92 permainan. Hasil bantuan daripada Ziyech, mereka perlu menewaskan Kanada yang sudah pun tersingkir daripada kejohanan kali ini untuk memastikan kemaraan mereka untuk ke peringkat seterusnya. Croatia kembali ke landasan yang sebenar. Croatia yang pada awalnya dilihat begitu susah payah untuk mengekalkan reputasi mereka sebagai finalis pada Piala Dunia 2018 selepas hanya mampu seri 0-0 dengan Morocco pada perlawanan pertama yang lalu, kini telah menemui rentak kemenangan selepas berjaya membenam Kanada 4-1 tengah malam tadi yang dilakukan oleh Alphonso Davies seawal minit kedua sebelum Kramaric menyamakan kedudukan pada minit ke-36. Marco Livaja berjaya meletakkan mereka di hadapan dengan jaringan pada minit ke-44 dan kemudian Kramaric kembali menambah koalisi jaringan peribadi dengan menjadikan gol ketiga pada minit ke-70. Lavro Meje yang masuk sebagai pemain gantian menjadikan gol keempat pada minit ke-94 sekaligus meranakkan terus impian Kanada untuk menciptakan sejarah pada Piala Dunia kali ini. Ini adalah masa untuk kami buktikan sesuatu, kata Marcus Rashford. Mereka yang datang ke Qatar dengan misi memburu kejuaraan dunia untuk edisi kali ini sepatutnya melupakan kekalahan mereka di final Euro 2020 yang lalu. Rashford yang gagal menjadikan penalti pada perlawanan tersebut mengharapkan sesuatu yang lebih baik berlaku di sini untuknya menebus kembali kesilapan yang dilakukannya itu. Selain dia, Jadon Sancho dan juga Bukayo Saka turut gagal menjadikan gol semasa sepakan penalti tersebut yang mengakibatkan mereka teruk dikritik oleh peminat dan juga penggiat sukan di England. Dia merasakan peluang untuk mereka menebus kembali kesilapan mereka semasa di Euro yang lalu adalah dengan menjadi juara Piala Dunia pada edisi kali ini kerana dia yakin dengan rakan sepasukannya pada ketika ini mereka akan bertemu Wales nanti bagi menentukan siapa yang bakal layak ke pusingan seterusnya pada awal pagi 30 November nanti. Saya tidak berniat untuk buat dia cedera, kata Nemanja Gudelj. Pemain pertahanan Serbia itu teruk dikritik oleh media Brazil selepas Neymar mengalami kecederaan buku lari akibat dibentis olehnya semasa mereka tewas 2-0 ke atas Brazil tempoh hari. Neymar yang dilaporkan telah mengalami koyakan pada ligamen buku larinya berkemungkinan besar untuk tidak dapat meneruskan aksinya di Piala Dunia ini. Gudelj menafikan sekeras-kerasnya perbuatan itu sambil memberitahu yang ianya satu kesilapan yang tidak dapat disengajakan. Dia terpaksa berbuat begitu kerana Neymar mempunyai pergerakan yang begitu berbahaya dan berpotensi untuk menjadikan gol. Dia juga telah mendapat kad kuning dalam perlawanan itu dan berharap yang dia tidak lagi dikritik oleh peminat-peminat pasukan Brazil.
Kapten Arab Saudi terpaksa lupakan aksi di Qatar. Kapten Arab Saudi, Salman Al-Faraj, terpaksa melupakan aksi berikutnya di Qatar selepas dia dilaporkan mengalami kecederaan serius semasa mereka menang ke atas Argentina 2-1 tempoh hari. Kapten Arab Saudi itu memainkan peranan yang sangat penting semasa mereka menewaskan Argentina dan merupakan antara pemain yang paling banyak pengalaman untuk pasukan Arab Saudi. Seorang lagi pemain penting mereka yang terpaksa melupakan baki saingan adalah Yashil Asharani yang mengalami kecederaan serius pada muka akibat pelanggaran dengan penjaga gol mereka. Mereka akan bertemu dengan Mexico pada 1 Disember nanti dan masih berpeluang cerah untuk marah ke peringkat seterusnya sekiranya mereka berjaya menewaskan Mexico nanti. Segalanya tidak mustahil dalam bola sepak, kata Cody Gakpo. Pemain penyerang antarabangsa Belanda, Cody Gakpo, tidak menolak segala kabar angin berkaitan dengan dirinya adalah palsu, sebaliknya memberitahu yang segalanya sangat mustahil dalam bola sepak. Dia mengesahkan yang berasa kecewa untuk terlepas peluang untuk menjadi pemain Manchester United pada musim panas yang lalu, tetapi dia tetap fokus dalam memilih siapa yang lebih layak dan sesuai untuk dia bermain nanti. Mereka boleh menulis sebanyak mana kabar angin yang mereka nak kerana dia tidak perlu ambil kisah dengan perkara tersebut. Dia kini sedang memberikan tumpuan kepada aksi Piala Dunia di Qatar dan sedang berada dalam kondisi yang terbaik untuk mana-mana kelab di luar sana untuk menilai tahap kebolehannya. Messi lebih hampir ke Inter Miami daripada kembali ke Barcelona. Lionel Messi dilaporkan lebih hampir untuk ke kelab MLS iaitu Inter Miami daripada kembali semula ke kelab lamanya iaitu Barcelona. Inter Miami ada mengeluarkan kenyataan yang mereka semakin hampir untuk membawa masuk Lionel Messi dengan rekod perpindahan tertinggi dalam sejarah Liga. Selain Messi, Luis Suarez dan juga Cesc Fabregas juga turut dinamakan sebagai pilihan untuk ke kelab tersebut. Cristiano Ronaldo ke Al-Nassr. Cristiano Ronaldo telah ditawarkan 3 tahun kontrak bersama kelab Arab Saudi iaitu Al-Nassr yang bernilai sekitar 186 juta pound. Walau bagaimanapun, Ronaldo masih belum mengeluarkan apa-apa kenyataan berkaitan kabar angin tersebut kerana dia sedang memberikan tumpuan kepada aksi Piala Dunia di Qatar. Manchester United akan bersaing untuk dapatkan Martin Zubimendi. Manchester United mengesahkan yang mereka akan bersaing dengan Barcelona dalam usaha mereka untuk membawa masuk pemain tengah Real Sociedad iaitu Martin Zubimendi. Pemain tersebut bagaimanapun telah menandatangani kontrak baru bersama Sociedad yang turut meletakkan 60 juta euro sebagai harga pelepasan klausul. Napoli sedang intai Adama Traore. Pemain sayap Wolverhampton, Adama Traore sedang diintai oleh Napoli yang berkemungkinan besar akan cuba membawa masuknya secara percuma sebaik saja kontraknya di Wolves tamat nanti. Pemilihan Adama ini adalah sebagai option kepada Napoli sekiranya pemain sayap mereka sekarang ini iaitu Javi Lozano membuat keputusan untuk meninggalkan kelab. Spurs masih berminat dengan Weston McKennie. Spurs dilaporkan masih berminat untuk membawa masuk bintang USA yang sedang mewakili Juventus itu ke sana. Juventus meletakkan harga sekitar 30 juta euro sekiranya mereka berminat untuk mendapatkannya. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe dan jangan lupa beli jersey ini dekat Amah Limited Edition. Pre-order link dekat bawah, okey?